Yang berhormat Datuk Aziz Mahfuz bin Omar, pokok sema. Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 6. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat, Mara berterima kasih dan amat menghargai keprihatinan Yang Berhormat kepada perkembangan sektor pendidikan Mara. Terima kasihlah. Untuk makluman Yang Berhormat, Malaysian Institute of Aviation Technology ataupun MIAT ini merupakan institusi latihan penyelenggaraan kapal terbang dan teknologi penerbangan di bawah seliaan Universiti Kuala Lumpur UniKL yang dimiliki oleh MARA. Pada ketika ini, UniKL MIAT beroperasi di Sepang, Selangor sejak tahun 2002. Walau bagaimanapun, kerajaan telah bersetuju supaya UniKL MIAT Sepang yang ada ini dipindahkan ke Subang berdasarkan keperluan kampus UniKL. MIAT perlu mempunyai live aircraft di dalam latihan penyelenggaraan pesawat dan kampus perlu mempunyai akses landasan kapal terbang iaitu taxiway. Pihak MARA telah mendapat kelulusan unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk membina sebuah kampus yang lengkap dengan kemudahan untuk menjalankan program maintenance, repair dan overhaul MRO. Kos keseluruhan projek UniKL MIAT Subang adalah sebanyak 179,779,000 dan 310 ringgit. That's the number, 179. Kos ini sebenarnya melibatkan pembinaan 2 hangar, 1 blok bangunan akademik, bangunan bengkel, taxiway dan perolehan peralatan. Kontraktor yang telah dipilih untuk membina projek ini adalah Nadi Cergas Sendirian Berhad. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah telah menjalankan Value Management Lab sebagaimana soalan Yang Berhormat tadi pada bulan Januari dan April 2011 yang melibatkan pihak Jabatan Kerja Raya, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Selangor, TNB, MARA dan dikendalikan oleh pihak EPU Jabatan Perdana Menteri. Hasil dari makmal tersebut, kos yang dipersetujui untuk projek UniKL MIAT Subang adalah 179 juta ringgit, iaitu penjimatan sebanyak 10.5% dari kos asal, iaitu 200 juta ringgit. Dengan adanya makmal tersebut, projek ini dapat dilaksanakan insya-Allah secara optimum menepati skop dan siling yang ditetapkan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah pun memberikan penjelasan yang baik, dan saya ingin dapat penjelasan tambahan iaitu kenapa projek ini dilaksanakan secara nego, tidak dibuat secara tender terbuka. Walaupun dikatakan tadi ada penjimatan selepas daripada Value Management Lab yang dilakukan oleh pihak kerajaan, oleh pihak kementerian, tetapi saya percaya bahawa kalau dia dibuat secara tender yang terbuka, kita akan mendapat harga yang lebih baik dan dapat memberikan penjimatan dan menyelamatkan wang kerajaan dan juga wang negara. Saya menyebut perkara ini kerana sudah tentu bahawa projek ini bukan projek keselamatan, sehingga menghalang kita untuk mengadakan projek secara tender terbuka. Paling tidak pun saya katakan, kalau tidak tender terbuka pun sekurang-kurangnya tender terhad untuk membuka ruang kepada persaingan di kalangan kontraktor untuk memberikan sesuatu keputusan yang lebih baik
kepada penggunaan wang kerajaan dan juga wang negara. Jadi sebab itu saya minta penjelasan kenapa perkara ini tidak dilakukan. Dalam keadaan saya mempersoalkan juga Nadi Cergas ini, saya dipahamkan tidak ada pengalaman untuk buat hangar. Jadi sebab itu maka dia sudah tentu akan mendapat kontraktor yang betul-betul mempunyai pengalaman dan sebagainya. Walaupun Nadi Cergas Pai ini dia akan sublah kepada orang yang ada pengalaman, tetapi seharusnya kita berikan kepada kontraktor yang betul-betul mempunyai pengalaman dalam melakukan kerja yang sepatutnya. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua dan juga kepada Yang Berhormat Kok Sena yang prihatin dan begitu merasakan memberikan cadangan-cadangan yang baik, dan saya terima cadangan Yang Berhormat itu. Cuma apa yang saya nak sentuh sedikit sini ialah kementerian ataupun MARA secara khusus, kita telah melalui bermacam-macam pengalaman. Kita ada buat direct nego, kita ada buat tender terbuka, kita buat tender terhad, macam-macam kita buat. Jadi macam-macam lah, adalah pro and con dia. Kalau buat yang ni kan, ini untung, ini rugi dan sebagainya. Kita berdasarkan pengalaman-pengalaman yang banyak oleh MARA ini, yang projek yang ini kita serahkan kepada secara direct negotiation, secara rundingan. Sebab kita berpendapat berdasarkan pengalaman yang lalu lah. Yang dulu pun ada juga yang kita buat tender terbuka, kadang-kadang projek ni juga gagal. Yang ada juga kita buat secara terhad, ada juga yang gagal, tapi ada juga yang berjaya. Tapi diambil semuanya kira itu, kita berpendapat untuk tujuan projek ini kita buat direct negotiation. Sebab pada saya muafakat itu berkat. Itu dia. Elok kita runding, elok dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan syarikat tadi, Yang Berhormat, sebenarnya macam-macam. Kita ni kadang-kadang atas nama di syarikat dia, tapi kadang-kala pengendalian yang menjalankan syarikat tadi memang ada pakar-pakar tertentu di dalamnya. Jadi tak gunalah kita syarikat besar, kita yang tak ada pengalaman, syarikat itu sendiri akan kerugian. Apatah lagi misalnya MARA Unit KL. Oleh kerana itu syarikat ini berdasarkan kepada rundingan kita itu, kita fikir ini syarikat yang layak lah. Ini pada pendapat kita. Jadi pada pendapat Ibu Rahmat tak tahu. Jadi kita begitulah keadaan dia. Jadi kita yakin dan kita mendoakan. Kita mendoakan supaya projek ini akan berjaya dan akan memberi manfaat kepada anak-anak kita dalam bidang penerbangan. Yang ada di Sepang ini, saya melawat hari itu, saya tengok alhamdulillah, syukur. Dalam keadaan cukup baik, sebab itu kita nak pindahkan ke Subang. Jadi penerangan saya cukup jelas. Kalau dia tak jelas, kita boleh berunding di luar, Yang Berhormat. Terima kasih. Batul.